Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So ini dia sahabat-sahabat semua, program yang bakar menteri telah dilancarkan 2 hari yang lalu. Kalau sebelum ini individu yang digelar kononnya sebagai YB Viral ini, ia mencabar YB Rafizi untuk berdebat ya dalam perdebatan dengan berkaitan ekonomi, berkaitan dengan apa semua jenis persoalan. Namun apabila YB Rafizi Ramli membuat satu program yang dipanggil sebagai Yang Bakar Menteri, dan dalam program ini sebenarnya ia sangat menarik ya perhatian saya apabila ia tidak seperti debat biasa. Ini sangat luar biasa kerana seseorang individu yang bersama dengan YB Rafizi Ramli berhak ataupun boleh ya membuat soalan terus, bertanya terus kepada YB Rafizi Ramli, sama ada soalan panas, soalan karut mengarut, soalan fitnah boleh dijawab secara terus oleh YB Rafizi Ramli. Begitu juga dengan YB Rafizi Ramli yang akan memberikan penjelasan demi penjelasan terhadap pertanyaan. Tapi yang mengejutkan kita sahabat semua, 8 hari bulan yang lalu Yang Bakar Menteri ini sudah dimulakan, dan YB Rafizi Ramli telah pun sebenarnya menjemput YB Viral pengecut hilang entah ke mana ini, tidak berani untuk menyahut cabaran. Jadi jelaslah bahwa mereka hanya pandai bercakap sebagai hero di media sosial mereka sendiri, tetapi apabila dipanggil untuk berdepan secara bersemuka sahabat-sahabat semua, ya mereka tidak punya biji, mereka takut, mereka masuk gua dan sebagainya. Jadi hari ini menarik ya, untuk perkara pertama ini menarik ya, kita mau dengar jawaban daripada YB Rafizi Ramli soalan ya yang dikemukakan oleh individu yang bernama Nazri Hamdan ini. Hamdan ya. Jadi tanpa buang masa sahabat-sahabat semua, saya mau kita menonton bersama sesi ini bersama-sama. Saya rasa ada beberapa soalan yang Saudari Nazri cuba nak tanya. Saya cuba nak tanya, kita keluar sikit daripada topik hutang ni. Saya nak tanya pasal GST YB. GST, okey. Dulu YB semasa YB jadi pembangkang, saya ingat ada satu kempen tolak GST. Maaf kalau saya salah. YB adalah antara yang, dan saya baca artikel YB. Saya masa tu follow YB, saya baca betul-betul kenapa kita kena tolak GST. Okey, fine lah kan. Jadi kita dah revert balik daripada pada tahun 2018 kita kembali balik kepada SST. Okey. Betulkan juga kalau saya salah, kita adalah satu-satunya negara dekat dunia ni yang buat macam tu. Okay. Now, pada hari ni pula kita dengar kerajaan perpaduan kata we are open to implement GST. So maksudnya GST tu tak salah lah. Maksudnya GST tu betul lah kita implement. Jadi apa beza implement GST pada pentadbiran dahulu dan sekarang ni pula kerajaan perpaduan kata boleh pula. Apa beza kita implement sekarang dengan implement? Adakah cuma menjadi senjata politik? Kan soalan tu kot. Yang ini akan dia saya akan jawab dengan panjang So tarik nafas punya. Okay. First, I think kita kena tengok secara akademik kenapa secara umumnya, teorinya banyak ahli ekonomi merasakan bahawa GST itu berkesan. GST berkesan mengikut kedudukan dan juga tahap pembangunan dalam sesebuah negara. I mean, let's get the philosophy of GST dahulu sebelum kita sampai ke yang itu kan. Apakah bentuk-bentuk negara yang sesuai untuk GST? Ini yang orang menjawab 100 lebih negara di dunia ni mengguna GST, VAT kan. Satu ialah negara-negara yang ekonominya itu belum matang dan sebahagian besar rakyatnya tidak boleh membayar cukai kerana dia hidup kais pagi makan pagi. Jadi there is no concept of excess income kerana employment dia pun tak ramai yang dalam formal sector, business dia pun tak mature. But government kena kutip cukai. Jadi cara yang terbaik apa dia? Kita buat GST lah supaya setiap orang tu, sebab dari segi tahap sosioekonomi dia tu lebih kurang sama. So when you implement GST, maka orang lebih kurang semua akan menanggung beban cukai yang sama kan, sebab dia tak ada beza sangat. So you have the poorest countries banyak yang pakai GST lah. On the other extreme of GST implementation ialah negara yang memang sudah maju.
Jadi dari segi taxation system dia, majority memang sama ada dah formal sector, dia ada payroll, dia memang dah bayar income tax, ataupun bisnes dia tu memang sudah ada dalam tax system. Jadi bagaimana cara yang kerajaan boleh memastikan kutipan cukai itu lebih teratur dan lebih cekap tanpa membebankan birokrasi yang besar sangat. Masalah income tax ni kerana dia based on assessment. Jadi dia banyak risiko tax evasion, tax avoidance kan. Jadi bagi negara-negara berikut, dan sebab itu banyak negara maju yang ada GST, mereka menggunakan GST kerana assessment and the bureaucracy to collect the tax tu is much simpler and much more effective, kerana dia akan menurunkan income tax or corporation tax dan dia naikkan GST, tapi the actual tax burden tu is equitable. Now, masalah Malaysia ialah kita berada di tengah-tengah. Maksudnya kita ada 40% yang masih lagi di dalam sektor informal. Mereka memang tak bayar cukai pun sebelum ini kan. Jadi the first philosophical question yang kita perlu jawab, adakah dengan melaksanakan GST ini kita berlaku adil dengan, atau adakah kita mampu memastikan beban cukai itu kekal sama selepas dan sebelum dan selepas GST kepada setiap keluarga. Now in 2013-14 semasa soal GST ni timbul kan, subsidi kita, lebih kurang subsidi minyak kita lah, is in between 5 to 8 billion. Dia tak sampai 80 billion macam sekarang kan. Kemudian latar belakangnya juga ialah kita berdepan dengan banyak masalah tata kelola sebelum itu kan. Dan kita juga tahu bahawa amalannya ialah bila sesebuah kerajaan melaksanakan GST dan dia bermula pada kadar tertentu, tak adalah yang menurunkan kadar, semua dia naik lah. Dia bermula 6%, kemudian mudah untuk kerajaan kalau nak cover bajet sikit, dia naikkan lagi 8%, dia naik lagi 10%. That's how it works all over the world. In reality. That's why but people always say that in their perception, okay, kalau economic recession kerajaan turunkan, boleh turunkan GST, it's adjustable, but in practical naiklah. Tak adalah negara di dunia ini yang menurunkan GST. Sebab itu dia bermula dengan below 10% bagi negara-negara yang bermula tahun 60-an. By now dia dah jadi 30%, 25% kan. Okay. Itu juga satu perkara yang dicey when it comes to Malaysia, kerana paras gaji kita ini sebenarnya rendah, and we know that by now lah. Yang itu tak payah kita argue lah. Kita tahu paras gaji pekerja-pekerja kita ni rendah kan. Kita tidak ada mekanisme untuk mengenakan cukai GST dan menurunkan income tax rate macam negara lain yang akan memberi manfaat kepada sebahagian besar keluarga. Kerana memang dia tak bayar, dia memang income dia memang dah low pun. Jadi bila kita ambil dalam 2014, 2015 contohnya kan, dalam suasana yang kedudukan fiskal negara itu tidaklah dibebankan dengan subsidi yang ada macam sekarang. You are talking about 5 to 8%. 5 to 8 billion subsidi kan. Dalam keadaan kita berdepan dengan tata kelola masalah 1MDB yang paling besar, yang lubang banyak kita nak tutup ini, dan juga dalam keadaan yang I think conclusively we can say tahun ni kita ada bayar hutang 1MDB? Ada tahun ni. Saya pun dah hutang banyak sangat. Ya, kita masih bayar hutang tahun ni kan. Jadi in 2015 kan, dan juga dengan berlatar belakang kan, we can conclusively say that oleh kerana tahap gaji negara, pendapatan isi rumah tu, when we implement GST in terms of equitable taxation, kita memindahkan beban cukai itu kepada keluarga yang sepatutnya tak bayar cukai. That was the basis for it. Sebab ada perkara-perkara lain lagi yang boleh dibuat untuk kita memperkukuhkan our revenue. Okay.
Dan perkara itu sebenarnya saya ingat daripada 2015 hingga ke 2022 sekarang, ada fakta-fakta yang menjadi asas yang kita perlu ambil kira sama ada kita nak buat GST ke tidak. Okay, now apa masalah kita sekarang ini yang menimbulkan balik cerita GST ni kan? Satu ialah dari segi kutipan cukai, hasil bercukai sebagai percentage kepada GDP, kita ni antara negara ketiga atau keempat paling rendah di Asia Tenggara. Our tax revenue as a percentage of GDP is between 11.3 to 11.7%. Kita atas sedikit, berbanding dengan Laos, berbanding dengan I think Indonesia sedikit, tapi negara-negara lain tu lagi tinggi lah. Jadi secara makronya sudah tentu economists will say, look, your tax revenue as a percentage of your GDP is actually very low. You should push it up to 12%, 13%, kan? And obviously, cara yang paling mudah ialah mengenakan cukai kepada semua lah, which is consumption tax. Sebab itu perkara ini diulang berkali-kali dan menjadi tumpuan, especially to the analyst, the market, dan juga kepada economist lah. Now, kita perlu teliti sama adakah itu satu-satunya jalan untuk kita memperkukuhkan kedudukan fiskal kita. Bila saya kata kita terbuka, maksudnya I think we rather be agnostic whether whatever ways untuk kita perkuatkan our tax revenue, tapi it doesn't happen in isolation. GST bukan GST, it's not a silver bullet. You have to fix all the other things, kan? Dan kita akan dipandu kepada beberapa prinsip yang utama. Pertama, we really have to be careful mengenai equity-nya. Adakah kita akan memindahkan beban itu kepada orang yang lebih miskin? That is, I think, panduan kita yang pertama. Yang kedua, kita juga kena tengok dollars and cents. Contohnya, GST menjelang 2018, kutipannya 41 bilion. Tetapi itu tak campur tax refund yang lebih kurang 19 bilion. So if you take the net GST punya collection selepas refund, dia sekitar 30 bilion lah on average every year. Lebih kurang sama dengan SST. Which is lebih kurang sama. Oh, SST dah pun lebih sikit sekarang kan. Jadi sedangkan SST itu hanya dikutip daripada percentage yang jauh lebih sedikit berbanding dengan GST yang dikutip daripada semua rakyat. Sebab itu setakat ini kalau dilihat pendirian kerajaan ialah kita akan cuba sedaya upaya untuk mengelakkan beban cukai ini dikenakan kepada setiap rakyat. Kalau kita boleh kenakan kepada orang yang kaya dulu, baik cukai barangan mewah ke, baik capital gains tax ke, baik penjimatan, baik penyasaran semula subsidi, we'll do that first. Kerana itu juga akan menyumbang kepada kekuatan fiskal kita. But at the same time, kita pun tak nak politicize to the point that we are close. This one ni tak boleh langsung. Jadi sebab itu bila saya ditanya, saya kata we are agnostic. Tapi kita akan dipandu oleh semua perkara-perkara ini, dan setakat ini kalau dilihat kenapa sampai sekarang GST tidak dilaksanakan. Kerana kita rasa ada banyak lagi kaedah-kaedah yang boleh kita terokai dan laksanakan untuk memperkukuhkan kedudukan fiskal negara tanpa kita membebankan rakyat. Okey, baik. Tapi pada satu ketika, contohnya kalau gaji rakyat semua dah makin naik dan lebih ramai berada dalam sektor formal dan lebih ramai yang dah bayar cukai. Kalau pada ketika itu kita dah cross the threshold yang mana melaksanakan GST itu tidak melanggar prinsip equity. Maksudnya the net effect is the same, sama ada keluarga bayar melalui income tax ke, keluarga bayar melalui GST, the net sama. Dan kita terbukalah masa itu. Sebab itu I don't rule out, kerana kita bukan anti GST. Kita nak melaksanakan GST itu
mengikut panduan-panduan ini supaya ia bersesuaian dengan kedudukan ekonomi negara tanpa ia berlaku tidak adil kepada rakyat. In 2015, if we had done it tanpa kita sasarkan balik subsidi, tanpa kita selesaikan hutang-hutang kita, tanpa kita perketatkan tata kelola kita, tanpa kita kutip cukai daripada capital gains tax, syarikat-syarikat yang sendirian berhad, yang selalunya flip banyak ni tapi yang buat untung 20-30 juta sekali flip tapi tak payah bayar hutang, tak payah bayar cukai. Then it would have been unfair because the whole burden on GST itu diserahkan kepada keluarga-keluarga biasa. So I think that's the background yang memberi gambaran sebenarnya apa pandangan kita mengenai GST. So basically YB, you are saying that sekarang ni the direction adalah you going to tax the rich more and transfer the burden to and take the money ke apa hasil tu pergi kepada golongan bawahan. Bila dah ada structural adjustment ni, barulah pada masa tu kerajaan willing untuk buat GST. Is it? Maksudnya ialah kalau prinsip yang paling utama itu ialah it has to maintain the equity. Maksudnya dia tak boleh regresif, dia mesti progresif kan. Sebarang cukai itu tak boleh regresif. Mencukai orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Dan kita kena fokus terlebih dahulu memastikan apa-apa yang kita perlu teroka untuk memastikan suasana dan juga kedudukan pencukaian negara itu progresif. Kalau kita dah rasa perkara itu sesuai, then kita boleh pertimbangkan sebarang bentuk cukai-cukai, termasuklah GST yang melibatkan semua orang ni. But the principle that the taxation has to be as progressive as possible, that has to be maintained. Dan itulah yang kalau nak bandingkan GST kali pertama diperkenalkan 2013, 14, 15, it certainly was regressive dan dia memindahkan beban itu kepada orang miskin lah. Setakat ini yang kita buat ialah kita cuba sedaya upaya close the loopholes yang ada untuk memastikan bahawa mana-mana lagi yang belum dicukai, terutamanya golongan berpendapatan tinggi atau syarikat yang kita cukai dululah. And that will certainly increase and improve our tax revenue. Soal GST ini hanyalah saya ingat dia boleh dipertimbangkan apabila kita yakin sebenarnya lebih ramai keluarga kita yang telah bergaji tinggi, berpendapatan tinggi, that when we implement GST, if we implement GST, they will get the benefit from the tax reduction. So the difference is only the manner the tax is collected. It's not an additional burden of tax to them. Okay, tu bab GST. Tapi kita tahulah bila YB, orang akan korek balik lah berita-berita lama YB cakap GST ni macam mana, GST ni macam ni. Jadi orang kata kan, orang selalu kaitkan dengan YB pernah cakap kita ni penghasut, kan macam tu kan. Tapi ada satu lagi benda yang selalu bermain dekat media sosial lah. Saya Nazri Nazri Sepasi, ini siapa yang nak bakar aku? Tak, saya cuba tanya jugalah. Sebab ada satu soalan ni, dia berkaitan dengan turunkan harga kereta. So apa YB punya ni? Dia sama jugalah. Kita kena tengok kepada kedudukan dan suasana pada ketika itu kan. Kita ada peluang berdasarkan kepada kedudukan kewangan dari semasa ke semasa untuk kita laksanakan sesuatu. Pada tahun 2010 2011 perbelanjaan dan defisit dan hutang kita tidak banyak macam sekarang. Jadi soal fiscal consolidation was not a big issue then. Subsidi minyak tidak sebesar yang kita ada sekarang kan. Dan pada ketika itulah, I can't recall on top of my head kan, tapi bajet kita pada ketika itu tak sampai 200 bilion. Total budget kita tak sampai 200 bilion 2010-2011 kan. Dan kita tahu bahawa soal pinjaman kereta ini adalah satu bayaran bulanan isi rumah yang besar. First it takes out the mortgage or rent, kemudian kereta kan.
Dan kita juga tahu bahawa cukai kita excise tu tinggi, 85%, 100% dan sebagainya. And I think in 2010, 2011, if I can recall, we've already collected lah setiap tahun dalam 11 bilion untuk cukai kereta kan. Pada ketika itu, kalau kita mula nak mengurangkan cukai excise dan kita tumpukan kepada hasil-hasil yang lain dalam keadaan sumber pendapatan kita dan juga kedudukan kewangan kita tidak meruncing seperti sekarang, dia boleh dilaksanakan. Because you plan, and then kita dah tahu daripada satu tahun ke satu tahun, kalau kita kurangkan cukai excise in stages, maksudnya kita kena satu kawal manage our expenses, kita juga kena cari sumber-sumber yang baru, kita pun tak adalah pergi berbelanja untuk 1MDB dan macam-macam, buat hutang. And then now is 2022 dengan segala hutang yang bertambah, dengan keadaan dari segi saya sebut tadi kan, pecah dari segi tax revenue as a percentage of GDP, dalam keadaan belanja subsidi kita dah meningkat 10 kali ganda. Kalau kita nak reform our excise duty atas kereta kita yang 85%, 100% ni kan, dia akan take away easily 10 billion daripada national income kita. Dalam keadaan perbelanjaan ni semua dah lock dah. Kalau kita ambil 10 billion, boleh kita kurangkan harga kereta semua kan. Tapi maksudnya kita kena potong benda lain lah. Belanja subsidi kan memang dulu 5-6 bilion, sekarang 80 bilion kan. Jadi kita kena potong. Jadi sebab itu saya rasa soal harga kereta dan sebagainya ni sekarang dia dah jadi water under the bridge. Kerana perkara yang boleh kita restructure dahulu oleh kerana kita tak buat, dan dia sudah jadi sudah ada beban-beban yang lain. Jadi keputusan itu dia sukar untuk kita buat dalam keadaan kekangan kewangan sekarang lah. Itu satu. Yang kedua, pasal kereta ni pula going forward kan, kita akan berhadapan dalam suasana ekonomi yang mana kepatuhan kepada pelepasan karbon itu jadi lebih penting. Kita juga akan berdepan dengan keadaan ekonomi yang lebih sesuai untuk kita galakkan peralihan daripada internal combustion engine contohnya kepada elektrik. Okay. Now, orang tanya, apalah sibuk-sibuk sangat dengan EV semua ni, ini untuk orang kaya lah dan sebagainya kan. Dia bukan semata-mata soal pelepasan karbon ataupun green compliance or green economy. Dia soal bahawa kita akan sampai satu masa yang mana kita mula mengimport petrol. Jadi, kalau kita buat pada masa sekarang, kita menggalakkan pembelian seberapa banyak kereta murah yang melonjakkan consumption petrol kita, pun kita akan ada masalah. So I think sebab itu perkara itu sebab itu bila dibandingkan sesuatu yang 10 tahun lepas, 12 tahun lepas, yang assessmentnya itu adalah berdasarkan unjuran pada ketika itu. Dia serupa cerita macam Nazri masa muda handsome, sekarang kurang handsome. Memang susah lah nak sebut macam tu. Kan? Jadi sebab itu I think, hence the reason why apabila sesuatu perkara untuk kebaikan rakyat itu boleh dibuat serta-merta, jangan tangguhkan. Kerana konteksnya, parametersnya dan suasananya akan berubah dari satu zaman ke satu zaman. Kalau kita tak berhati-hati, obviously kita akan terlepas peluang lah. And that's precisely isu dia dengan kereta ni. Jadi kalau sekarang orang tanya saya, katakanlah kita dah banyak wang, kita dah ada bajet surplus pun, kita dah boleh kurangkan kutipan excise duty kan. Kalaupun kita dah ada kemampuan kewangan itu,
kita masih lagi kena tengok adakah dasar yang akan menyebabkan lambakan pembelian kereta ICE yang menggunakan petrol besar-besaran ini, adakah itu sustainable untuk ekonomi kita. Kerana sedang rakyat boleh dapat kereta yang murah, kita akan cepat import petrol, dia akan mendatangkan masalah baru pula dari segi petrol consumption dan sebagainya. So the current situation ni, then we have to assess based on the current needs and the future trajectory daripada sekarang yang sudah tentu sangat berbeza dengan tahun 2010-2011. Okey ke? Kecewa tak? Harga kereta kecewa sepanjang masa ni. Saya sebenarnya kecewa bukan sebab apa. Saya tak dapat satu jawapan jelas sebab orang ramai menjagakan bahawa okey, tahun saya balik pada GST tadilah. Okey, pada tahun 2025 ramai orang menjagakan GST akan kembali. Tapi bila YB cakap macam ni, saya terus tak tahu bila sebenarnya GST akan kembali ni sebenarnya kan. So sebab okey, kita at the end of the day, of course, saya pun setuju dengan YB kata is regressive tax. GST is a regressive tax. But at the end of the day, memang kita menghala ke situ, dan juga kita pun, bukankah kalau kita committed, maksudnya macam YB kata padu kan, YB committed, okey, padu nak dibuat pada 1 Januari. Saya respect YB sebab saya nampak 1 Januari dia mula. Kenapa benda yang sama kita tak cakap pada GST? Okey, kita macam YB kata, kita nak membetulkan struktur ni semua, and then pada tahun bila kita committed kita nak buat GST, kenapa tak macam tu? Bukankah itu memberikan satu signal yang baik kepada investor dekat luar, dan kita nampak betul-betul kita nak memperbaiki kedudukan fiskal kita? Bukankah macam tu bagus? Kenapa kerajaan perpaduan pada hari ni tak boleh nak committed, okey, saya nak buat GST pada tahun ni? Kenapa? Dia sebab it goes back to yang kita bincang tadi, selain daripada principal issue of regressive, dia it must be equitable semua, the dollars and cents must compute juga. Jadi kalau kita, unjuran kita contohnya sekarang, bukan saja unjuran lah, kutipan SST itu telah pun melepasi the net income daripada GST semasa dilaksanakan sehingga 2018. So and apabila kita melaksanakan GST, dia akan ada kesan kepada inflasi dan banyak perkara yang lain lah kan. Jadi berbanding dengan padu contohnya kan, nanti kita masuk padu, berbanding dengan padu contohnya kan, the case for padu, digitalization and consolidated data untuk kerajaan itu is overwhelming. Maksudnya baik dan buruknya tu beza dia sangat jauh lah. Jadi kita tahu bahawa apa pun cabaran kita, we can bite the bullet. Tapi kalau macam GST dengan SST, the dollars and cents, itu belum lagi kita ambil kira adakah jalan-jalan yang lain yang boleh kita kemaskinikan sistem yang ada sekarang ini, baik cukai langsung atau cukai tidak langsung, untuk memberi kutipan yang sama. Sebab GST is not a silver bullet. Kecualilah kita berpandangan bahawa whatever is the cost to the economy, dari segi is regressive, inflasi naik semua, GST is overwhelmingly the silver bullet, kerana dia akan melonjakkan kutipan tanpa ada kesan yang besar. You and I know that's not the case. Kan? Jadi saya contohnya, kalau kita tengok kutipan SST kita tu jauh berbeza di belakang GST, then I would have been more affirmative about GST. Tapi sekarang ni the dollars and cent itu kita kena weigh hanya kerana secara logiknya, oleh kerana semua orang kena bayar cukai melalui GST, dia akan kutipan dia akan naik. But we've had 3 years of GST, dan GST juga melibatkan refunds. So kita tak boleh tengok kutipan saja, kita kena tengok net income in refund. Dan setakat ini the net income selepas refundnya itu tak banyak beza dengan SST. Jadi that is the bit yang sebenarnya on the basis that we are trying our best to make sure that any taxation regime yang ada kat Malaysia ini tidak regressive. And we know
pada ketika ini GST akan masih lagi regresif sehinggalah gaji rakyat itu mula berada pada paras tertentu, I think we should be open. Tapi bukankah YB dalam kerajaan sekarang ni kata nak buat transfer, cash transfer, rationalizekan subsidi. Bukankah itu satu langkah yang mana kerajaan pindahkan duit itu kepada golongan bawahan ni? Of course it is regressive, but at the same time you also transferring and assisted the B40 macam ni. Kenapa kena mesti tunggu benda ni semua? Kenapa tak okay, once you dapat nampak ni, you transfer saja. Walaupun dia regresif, you just transfer, buat cash transfer. Kenapa macam tu? Satunya ialah kita kena balance dengan inflation impact. Okay, inflation impact kan. And that is a dicey point kalau kita buat. And in fact I think salah satu kritikan utama kepada GST dulu zaman 2013-14 semua tu, kerana is on the basis that ini kena buat kerana it looks good to the economies and investors. Kita buat GST, kita float harga minyak semua kan. Sebab itu dia ada kesan kepada keluarga terbanyak di bawah. Jadi kalau tengok bezanya bila kita buat fiscal consolidation sekarang, kita ambil masa sebenarnya because we want to balance dengan the slide in inflation kan. Jadi the sequencing itu juga penting dan saya rasa kita kena stabilkan dulu cash transfer yang berlaku dan kita tengok kesan dia supaya inflasi itu kekal terkawal dan tidak terlalu membebankan. Then we go case by case basis, the next one and the next one and the next one lah. Memang mudah lah dan untuk kerajaan untuk kita nampak cantik kepada analis memang mudah lah kita buat sekaligus. Tapi kesan dia kepada inflasi itu tinggi dan kalau dibuat sekaligus tanpa kita mengambil kira soal regresif, equity semua ni, itulah yang menyebabkan penolakan rakyat kepada sesuatu langkah kerajaan itu memuncak seperti yang berlaku tahun 2018 lah. Kenapa kita nak fikirkan nak kena buat GST ke tidak, ada rejim pencukaian yang lain? Niat kita ialah untuk mengukuhkan kedudukan dan kemampanan kewangan negara. Jadi bila sesuatu itu nak dibuat, kita nak pastikan dia ia kekal dan tidak berulang seperti yang berlaku tahun 2018. Sustainable lah. It has to be sustainable. Jadi it's not just a question of whether theoretically this is better than that. The implementation, the sequencing, the buy-in, the understanding itu cukup penting kerana akhirnya penerimaan rakyat itu yang akan menentukan sama ada sesuatu kaedah itu akan kekal. And for that to happen, kita kena ambil kira soal kehendak rakyat dan juga soal keyakinan rakyat bahawa kerajaan ni dah mencuba sedaya upaya explore everything and implement everything dan barulah so I think that itu yang saya ingat sedang berlaku sekarang. Okay. So tidak ada masih tak puas hati lagi ke apa? Okay, baik sahabat-sahabat semua. So kita dapat raihan sekarang ni. Jadi untuk bahagian pertama ini kita boleh melihat ya berkaitan soalan yang dikemukakan kepada YB Rafizi Ramli berkaitan dengan GST. Ramai sebenarnya yang mahu GST dilaksanakan semula, tetapi dengan penjelasan seperti ini sebenarnya sahabat semua ya memberikan sebab ya kenapa GST itu harus ditangguh dahulu pelaksananya. Bukan sesuatu perkara itu laksana terus manfaatnya bagus dan sebagainya. Ya kita sudah nampak kesannya sebelum ini. Tapi mungkin walaun-walauntit lebay-lebay geng sapu bersih tidak akan memahami semua ini. Sebab yang mereka tahu, yang mereka faham adalah untuk menumbangkan kerajaan ini, untuk menggulingkan kerajaan ini, untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita yang sedang sedaya upaya ya untuk memulihkan ya keadaan ekonomi yang pada pandangan saya gagal ya di bawah pentadbiran kerajaan sebelum kerajaan perpaduan Malaysia Madani ini. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Terbaik pencerahan daripada YB dengan soalan-soalan direct, panas, dijawab tenang oleh YB Rafizi Ramli. Jadi sahabat semua, di mana hilangnya YB viral ini? So kalau dia katakan debat itu apa yang dia mahukan hanyalah debat,
sesi seperti program ini sebenarnya adalah satu yang baik. Dia boleh bertanya direct kepada YB Rafizi Ramli dan YB menjawab segala persoalan. Tidak kiralah soalan fitnah, berita palsu, soalan kohiaka daripada YB Viral. Tapi yang kita tahu, YB Viral ini pengecut. Entah hilang ke mana, tidak berani menyahut cabaran daripada YB Rafizi Ramli. Dan kita harap untuk sesi-sesi yang seterusnya, YB Viral ini memberanikan diri untuk datang bersemuka bersama dengan YB Rafizi Ramli. Bagaimana pandangan anda, sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.